Kita bawakan Profesor Madad Dr. Haliza Abdul Rahman bersama kita sekali lagi. Kita perkenalkan untuk berbicara berkenaan dengan isu ini. Prof, mungkin apa yang berlaku tadi itu adalah realitinya. Menyedihkan, tetapi itulah situasi di Malaysia ni, Prof. Ya, sebenarnya kalau kita lihat masyarakat Malaysia menuju ke negara maju, tetapi dari segi perlakuan tabiat, sikap atau amalan semudah penggunaan tandas pun kita ada menghadapi masalah Okey, sebagai contoh kajian yang dijalankan pada tahun 2019 tinjauan yang dilakukan terhadap lebih 10,000 tandas awam menunjukkan 61% tandas kita ketika itu berada pada tahap yang teruk. Yang itu 2019. 61%. Ya, 61% tandas awam berada pada kategori teruk. Sepatutnya ini tidak boleh berlaku sebab kita sebagai masyarakat ataupun individu yang akhirnya membentuk masyarakat yang kita kata perkataan mampan, madani dan sebagainya, semudah itu kita tidak boleh uruskan tandas kita dengan baik sebab kalau kita nak tahu secara umum seorang individu menggunakan lebih kurang 6 ke 8 kali tandas sehari ataupun 2,500 kali setahun. Jadi tempat yang kita sering kunjungi itu mestilah sepatutnya bersih, wangi, segar dan sebagainya. Sepatutnya kan Prof, kita melihat tandas ni bukan daripada aspek kotor tak kotor saja, tapi juga aspek kesihatan kita. Macam Dr. sebutkan tadi, sehingga 8 kali sehari seseorang menggunakan. Prof sendiri melihat situasi ini, adakah sepenuhnya boleh mengatakan bahawa pengguna sahaja yang tak menjaga ataupun penyelenggaraan tempat awam itu, tandas itu juga tidak dijaga sehingga mengakibatkan kelakuan seperti ini, Prof? Kalau kita tengok kalau di Malaysia tandas awam terutamanya terletak di bawah bidang kuasa kerajaan tempatan. Majlis Perbandaran, Majlis Daerah ataupun Dewan Bandaraya sebagai contoh. Tetapi oleh kerana kekangan mungkin dari segi kaki tangan dan sebagainya, kebanyakan kontrak membersihkan tandas awam ni disubkan kepada kontraktor. Kontraktor pembersihan. Jadi walau bagaimanapun kita tidak bolehlah menunding jari kepada mana-mana pihak, kerajaan tempatan, pihak kontraktor pembersihan maupun pengguna tandas awam itu mestilah bekerjasama masing-masing untuk memastikan tandas itu bersih. Sebagai contoh, pihak kerajaan tempatan mestilah memonitor ataupun memantau kontraktor, bukanlah setiap hari. Kita buat mungkin secara rawak, seskala, menunjukkan yang mereka itu betul-betul mematuhi spesifikasi ataupun syarat-syarat kontrak yang ditawarkan. Bisa kata kalau membersihkan tandas itu dilakukan katakan 10 kali ataupun 4 kali sehari pembersihan, adakah betul-betul dilakukan? Adakah alat ataupun pekerja itu mencukupi untuk menjalankan tugas pembersihan? Jadi bagi saya, kita tidak boleh lepas tangan, tak boleh tundi-menuding sebab semua pihak itu seharusnya memastikan tandas itu dalam keadaan yang bersih. Saya suka kerana itu tanggungjawab kepada mereka yang perlu menjaga. Tiada isu kecuaian yang perlu berlaku dalam kes ini. Tetapi jom kita sentuh kepada mentaliti masyarakat ataupun pengguna. Kerana nama pun awam, memang segala benda akan kita rasa macam ini kita boleh gunakan tapi bukan tanggungjawab kita kan. Itu memang ini hak kita tapi bukan tanggungjawab kita untuk menjaga. Termasuklah bas awam ke pengangkutan awam sekalipun, asal ada nama awam je, memang itulah mentalitinya. Dan itu terbukti dengan laporan tadi bila dibiarkan selama 20 minit daripada dah dibersihkan menjadi kembali kepada habit ataupun tabiat yang lama ini. Macam mana sebenarnya kita nak tackle isu ini dari sudut mentaliti masyarakat kita sendiri? Kerana di luar pun ada tandas awam, luar negara pun ada tandas awam, tapi mungkin peratusannya tidak sampai ke tahap 61% itu, Prof. Betul sebenarnya kan kalau kita buat kajian mentaliti ataupun persepsi masyarakat Malaysia ni, kalau benda tu bukan melibatkan dia, benda tu melibatkan kerajaan tempatan sebagai contoh. Jadi dia rasa tu bukan tanggungjawab dia. Dia bayar katakan 50%, ada pihak lain yang mungkin akan bersihkan. Rasa tanggungjawab, rasa untuk menjadi warga negara yang pembersih dan sebagainya. Sebab ni sangat penting kita pernah dapat teguran daripada pelancong. Dia kata tandas Malaysia ni kotor. Dan bekas PM kita Tun Dr. Mahathir sebagai contoh pernah melawat secara mengejut di Putrajaya dan mendapati tandas juga kotor dan memberikan teguran. Jadi bagi saya pendidikan tu formal ataupun informal tu sangat penting. Sebab informal tu kita bentuk dari rumah. Ibu bapa mendidik seawal mungkin penggunaan tandas, etika yang betul dan akhirnya diperkukuhkan di sekolah. Kalau kita tengok di sekolah macam kanak-kanak sekolah di Jepun dia dah menjadi habit kanak-kanak tu tidak ada tukang bersih tandas, mereka dilatih untuk membersihkan tandas sekolah dan sebagainya. Ini akan membentuk individu yang lebih orang kata mementingkan kebersihan ataupun menghargai persekitaran ataupun apa saja yang digunakan tu supaya sentiasa meninggalkan apa yang digunakan misalnya kata tandas tu dalam keadaan bersih. Prof, kalau kita nak melihat perspektif daripada inilah kita katakan bahawa kalau kita
menjaga tandas itu semata-mata untuk rasa tanggungjawab. Saya rasa dia tak cukup mendalam untuk mengubah seseorang itu untuk daripada pengotor menjadi pembersih, seorang yang bersih kan. Jadi dalam pandangan Prof sendiri, bagaimana Prof boleh nasihatkan ataupun mengatakan sesuatu yang menusuk jiwa kita ni tentang penggunaan tandas ataupun kemudahan awam yang sebenarnya mencerminkan diri kita secara meluasnya, supaya kita bukan sekadar melihat sebagai tanggungjawab, tapi satu intipati yang kita kena pegang sampai bila-bila pun sebenarnya, Prof. Kalau kita tengok etika penggunaan tandas, ia dikaitkan dengan kepribadian seseorang. Sebab sikap pengotor tu kan dikaitkan dengan peribadi kita. Kalau penggunaan tandas awam mungkin kita tak boleh kesan sebab ramai yang guna. Tapi kalau di rumah pun, kalau kita pergi rumah seseorang itu, kita dapati tandas dia kotor, automatik kita akan dalam kita punya sanubari akan kata dia ni pengotor kan. Tak datanglah, betul. Prof. Betul. Jadi kan untuk saya rasakan untuk membentuk peribadi itu kita mesti dididik, saya kata tadi, dan kita mesti tahu tandas tu bukan sekadar kita buang apa yang patut dan keluar. Sebab tandas dikaitkan dengan kesihatan, kebersihan dan juga alam sekitar. Kesemuanya berkait. Kita kena tahu bila dalam tandas kita tu sebenarnya banyak mikrob, sebagai contoh E. coli ataupun Streptococcus dan sebagainya. Bila tandas tu kotor dia akan memasuki sistem badan kita melalui saluran dubur. Saluran dubur mikrob tu, dan akhirnya mungkin akan menjangkiti seperti pundi kencing dan sebagainya. Jadi kalau tandas tu kotor, dia akan memberi kesan kepada pengguna. Yang itu pengguna kena pahatkan di dalam minda mereka tandas yang kotor. Maksudnya setiap daripada pengguna tandas tu akan menerima kesan dari segi kesihatan. Penyakit seperti hepatitis juga daripada cecair juga boleh menjangkit daripada cecair yang kita buang. Jadi kita mesti mempunyai rasa tanggungjawab. Kalau kita cuai, kita tidak melakukan etika yang sepatutnya bila menggunakan tandas, mereka yang tak sepatutnya, yang tak bersalah akan menerima kesan daripada perbuatan kita. Mungkin kita ada hepatitis, mungkin kita ada penyakit-penyakit yang berkaitan saluran kencing. Jadi kalau tandas kotor, orang seterusnya mungkin akan menerima kesan. So sikap rasa tanggungjawab memastikan apa yang kita buat ni bukan saja kesan kepada kita, tetapi saya kata kebersihan, kesejahteraan dan persekitaran juga. Dan kalau kita tinggalkan dengan keadaan kotor tu, dah jadi satu kerja kita pula nak bersihkan terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya. Prof, mungkin boleh berikan sedikit nasihat, tips, sebab yalah, kalau keadaan tandas di rumah kita boleh kawal, kita boleh tentukan kebersihannya, tapi tandas awam ni kadang-kadang bila kita dah emergency, kecemasan ni, itu jelah tempat yang ada. Dan berada dalam keadaan yang kotor pula, apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu dalam memastikan persekitaran dan kebersihan itu terjaga sambil kita nak menggunakan tandas itu, Prof? Yang pasti terutamanya jika berlaku musim ni, nak tahun baru Cina kan, di R&R ataupun pusat membeli belah, bila berlaku waktu peak atau puncak ni, kita tahulah tandas tu memang kebanyakannya kan mengalami masalah, kotor dan sebagainya. Jadi apa yang saya kata boleh buat selain kita menyerahkan kepada pekerja pembersihan saya rasa individu tu mesti dididik lah. Macam bagi saya dulu kita ada mata pelajaran civic. Sekarang tak ada. Benda tu sangat penting dan bagi saya mesti dilatih daripada seawal kecil lah. Semasa di rumah supaya membentuk individu yang kata matang, tahu apa yang dibuat, mementingkan kebersihan dan juga memikirkan impak kepada orang lain hasil daripada kita punya perlakuan lah. Yang itu mesti penting supaya kita nak bentuk individu yang cakna ataupun kita kata kalau sekarang PM10 madani. So sebelum kita menuju ke situ, perkara asas yang paling penting penggunaan tandas ni mestilah kita betulkan terlebih dahulu. Nampak tak secara mendalam, walaupun penggunaan tandas saja mungkin ramai yang rasa macam remeh, alah tandas je pun benda peribadi, orang lain tak tahu, tapi inilah dia hakikatnya. Kalau kita tak jaga dari sekarang, sampai bila, sampai ke generasi seterusnya akan berterusan perangai ini. Okey, Prof, adakah melampau lah kalau kita katakan bahawa ayat ni, kata-kata ni mungkin tak sekuat mana untuk mengubah persepsi seseorang dan penggunaan tandas? Adakah terdapatnya cara untuk memantau ataupun nak kata penguasaan, macam keras sangat pula kan? Tapi takkan sampai tahap tu. Takkan kena ada seseorang untuk menjaga tandas tu setiap masa. Bagaimana Profesor? Keluar kotor saman. Takkan sampai tahap tu kan? Adakah kita perlu ke arah itu supaya orang kita ni berubah? Sebenarnya tak perlu sebab tandas ada satu ruang peribadi. Kalau kita nak pasang CCTV pun memanglah tak logik kan, sebab kita mendedahkan kita punya keaiban. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh kerajaan Singapura, kempen besar-besaran antara lain selain pada mengubah sikap, dia ada kempen yang dinamakan pump. Kita masuk tandas tu kita pump, lepas tu kita buang apa yang patut, bersih dan juga kering. So pump, buang, bersih, kering. Jadi setiap individu tu dia mesti bila masuk tandas dia mesti ada etika yang tu. Selain pada kita membentuk pendidikan tadi, kempen
mungkin juga kempen besar-besaran ataupun mungkin penguatkuasaan tu saya rasa agak sukarlah sebab dia ruang peribadi kan. Ya. Kita tak tahu siapa yang sebenarnya yang mengotorkan tandas tu. Betul. Jadi saya rasa kempen besar-besaran di tempat-tempat awam, misal kata poster ataupun apa-apa yang boleh menyebabkan masyarakat ni berubah, tapi yang itu bukanlah jangka masa pendek. Dia memakan masa, tetapi kita usahalah sekurang-kurangnya ia boleh sedikit sebanyak membentuk kepribadian ke arah penggunaan tandas yang lebih baik. Prof, mungkin yang terakhirnya lah, nak mengubah mentaliti itu mungkin makan masa yang lama, tapi pesanan sekarang ni kepada semua orang dari sudut kebersihan, kesihatan bawah tandas itu juga ada kaitannya dengan kesihatan kita dalam kehidupan ini, Prof. Okey, kita semua mesti tahulah sebenarnya peradaban manusia itu bukan bermula dengan penciptaan tulisan sebenarnya, tapi dengan penciptaan tandas. Itu menunjukkan seseorang manusia itu telah ataupun sesuatu masyarakat pada zaman dahulu tu bertamadun. Dan juga kita kena tahulah mungkin betul makan masa, tetapi kalau saya fikir untuk masa singkat mungkin kita boleh reka bentuk satu tandas yang mungkin ada suara. Kalau kita gagal pam, dia mungkin akan kan, dia mungkin boleh kata sila pam tandas anda. Anda gagal. Sila bersihkan kekotoran anda. Yang itu saya rasa mungkin juga kan. Buat kuat sikit suara dia. Kasih speaker tu kuat sikit, orang lain supaya dengar orang malu. sebelah boleh dengar. Jadi mungkin itu mungkin cara yang kita boleh guna kalau kita gagal mendidik masyarakat kita ke arah etika penggunaan tandas yang betul. Lupa pam ke kan? Betul. Kan? Yang itu mungkinlah tinggal saya rasa sesuatu. Betul kan? Yang itu logik untuk kita buat. Prof, terima kasih banyak. Saya kira idea ni sangat menarik kerana kalau kita berkelana keluar negara bukan semuanya indah juga. Ada kawasan yang tak ada kubikel ke apa semua pun. Ini di Beijing, di China. Saya pernah ke sana jugalah. Okey, kita nak ke bingkisan seterusnya. Ni yang paling cantik di Melaka ni, Sofia. Ya, tapi saya nak usik sikit lah. Sebab saya teringat masa zaman saya ada bayi yang kecil. Kan tandas tu kadang-kadang ada tempat tukar lampin bayi tu tak? Kat tempat tukar lampin bayi pun ada calitan sini sana. Jadi bayangkan ibu bapa pun kita jadi mak orang, ayah orang kan. Ini pun perlu dititik beratkan. Bukan sahaja tandas tapi untuk keselamatan bayi kita juga.